Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar kesudahan dalam Yeremia babak ke-52. Kejatuhan Yerusalem. Raja Zedekiah berusia 21 tahun ketika baginda menjadi Raja Yahuda dan memerintah di Yerusalem selama 11 tahun. Bondanya bernama Hamutal, anak Yeremia, dari kota Libna. Raja Zedekiah berdosa terhadap Tuhan seperti Raja Yoyakim dahulu. Tuhan sangat murka terhadap penduduk Yerusalem dan Yahuda sehingga dia mengusir mereka dan tidak melindungi mereka lagi. Raja Zedekiah memberontak terhadap Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Oleh itu, Raja Nebukadnezar bersama dengan seluruh angkatan tenteranya menyerang Yerusalem pada hari ke-10 bulan ke-10 dalam tahun ke-9 pemerintah Raja Zedekiah. Mereka berkemah di luar Yerusalem dan membina tembok untuk mengepung kota itu. Mereka terus mengepung kota itu sehingga tahun ke-11 pemerintahan Raja Zedekiah. Pada hari ke-9, bulan ke-4 tahun itu, apabila kelaparan di kota itu sangat dahsyat sehingga penduduknya tidak mempunyai makanan lagi. Tembok kota ditebusi musuh. Walaupun kota itu dikepung oleh orang Babilonia, semua askar Yahuda berjaya melarikan diri. Mereka melarikan diri pada waktu malam dan mengikut jalan yang melalui taman istana, lalu keluar melalui pintu gerbang yang menghubungkan kedua-dua tembok di tempat itu. Mereka lari menuju lembah Yordan. Tetapi tentera Babilonia mengejar Raja Zedekiah, lalu menangkap baginda di dataran dekat Yeriko. Pada masa itu, semua askarnya meninggalkan Raja Zedekiah. Raja Zedekiah dibawa kepada Raja Nebukadnezar yang ketika itu berada di Riblah, di wilayah Hamat. Di sana, Raja Nebukadnezar menjatuhkan hukuman kepada Raja Zedekiah. Di Riblah, putera-putera Raja Zedekiah dibunuh di depan mata Raja Zedekiah. Dan pegawai-pegawai Yahuda dihukum mati. Selepas itu, mata Raja Zedekiah dicungkil. Lalu baginda dirantai dan dibawa ke kota Babel. Raja Zedekiah dipenjarakan di sana sehingga baginda mangkat. Rumah Tuhan dimusnahkan. Ayat 12. Pada hari ke-10 bulan ke-5 dalam tahun ke-19 pemerintahan Raja Nebukadnezar di Babilonia. Nebuzaradan, iaitu panglima tentera dan penasihat raja, masuk ke Yerusalem. Dia membakar rumah Tuhan, istana dan rumah-rumah semua pembesar di Yerusalem. Askar-askarnya merobohkan tembok kota. Kemudian, Nebuzaradan membawa orang yang masih tinggal di kota itu ke Babilonia, iaitu tukang-tukang mahir yang masih tinggal dan mereka yang berpihak kepada orang Babilonia. Tetapi Nebuzaradan meninggalkan sebahagian daripada rakyat yang paling miskin di Yahuda, mereka yang tidak mempunyai harta. Dia menyuruh mereka bekerja di ladang anggur dan di ladang-ladang. Orang Babilonia menghancurkan tiang-tiang gangsa dan pendati-pendati yang di dalam rumah Tuhan, dan juga tangki gangsa yang besar. Mereka membawa semua gangsa ke Babel. Mereka juga membawa penyodok-penyodok dan bekas-bekas abu yang digunakan untuk membersihkan mezbah, alat-alat pelita, mangkuk-mangkuk untuk menampung darah daripada korban-korban yang dipersembahkan,
mangkuk-mangkuk tempat membakar kemayan, dan semua alat gangsa lain yang digunakan untuk upacara ibadat di rumah Tuhan. Mereka mengambil semua alat yang dibuat daripada emas dan perak, termasuk mangkuk-mangkuk kecil, perbaraan, mangkuk-mangkuk untuk menampung darah daripada korban yang dipersembahkan, bekas-bekas abu, kaki-kaki pelita, mangkuk-mangkuk untuk kemayan dan mangkuk-mangkuk untuk persembahan wain. Benda-benda gangsa yang dibuat oleh Raja Solomo untuk rumah Tuhan, iaitu 2 batang tiang, pendati-pendati, tangki yang besar dan 12 lembu yang menunjangnya. Semuanya terlalu berat untuk ditimbang. 2 batang tiang itu sama bentuknya setiap batang, tingginya 8 meter, lingkarannya 5.3 meter dan tengah-tengahnya berongga. Gangsa tiang itu setebal 75 mm. Di atas setiap tiang itu ada kepala tiang setinggi 2.2 meter. Pada sekeliling kepala tiang ada anyaman gangsa yang dihiasi buah delima daripada gangsa. Pada anyaman gangsa di setiap tiang itu ada sejumlah 100 buah delima daripada gangsa. 96 daripadanya dapat dilihat daripada bawah. Penduduk Yahuda dibuang ke Babilonia. Ayat 24. Selain itu, Nebuzaradan, panglima tentera itu, menangkap Imam Agung Seraya dan penolongnya, iaitu Imam Zafeyan, dan juga 3 orang pegawai tinggi rumah Tuhan. Dari kota itu, Nebuzaradan menangkap seorang panglima tentera, 7 orang penasihat pribadi raja yang masih tinggal di kota itu, penolong panglima yang mengurus pentadbiran tentera, dan 60 orang pembesar lain. Nebuzaradan membawa mereka kepada Raja Babilonia, yang ketika itu berada di Riblah, di wilayah Hamat. Di sana mereka dipukul dan kemudian dihukum bunuh. Demikianlah penduduk Yahuda diangkut dari negeri mereka, lalu dibuang ke negeri lain. Inilah catatan bilangan orang yang ditangkap oleh Raja Nebukadnezar. Pada tahun ke-7 pemerintahannya, baginda menangkap sebanyak 3,023 orang. Pada tahun ke-18, baginda menangkap 832 orang dari Yerusalem. Pada tahun ke-23, sebanyak 745 orang ditangkap oleh Nebuzaradan. Semuanya berjumlah 4,600 orang yang ditangkap dan dibuang negeri. Pada tahun Raja Evil Merodach menjadi Raja Babilonia, baginda menunjukkan belas kasihan terhadap Raja Yoyakim dari Yahuda dan membebaskan Raja Yoyakin dari penjara. Perkara ini berlaku pada hari ke-25 bulan ke-12 tahun ke-37 selepas Raja Yoyakim ditangkap dan dibuang negeri. Raja Evil Merodach memperlakukan Raja Yoyakim dengan baik dan memberi Raja Yoyakim kedudukan yang lebih tinggi daripada raja-raja lain yang juga dibuang ke Babilonia. Raja Yoyakim dibenarkan mengganti pakaian penjaranya dan juga dibenarkan makan di meja raja seumur hidupnya. Setiap hari seumur hidupnya, Raja Yoyakin diberikan allowance tetap bagi keperluannya. Ini adalah kesudahan Raja Yoyakim, dan penduduk Yahuda dibuang ke Babilonia. Ada 4,600 orang. Ya. Sekian, terima kasih. Shalom.